السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الجن والبشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اجعلني تعليم وارزقني تسخيرا وفقا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Ini bab berkenaan dengan satu sifat yang mazmumah. Salah satu sifat yang mazmumah, yang tercela, yang perlu dikikis, yang perlu dibersihkan daripada hati seorang mukmin, seorang Islam, ialah kasih ataupun suka ataupun cinta, ataupun kalau lebih tepat mungkin sini bahasa kita orang panggil gila. Bab gila ni yang akalnya tertutup dah oleh kerana sebab tertutup. Kalau kita kata gila harta, suka belaka. Tapi kalau suka harta tak semuanya. Kalau suka sekadar suka, yang atas ray lagi tak semuanya. Tidak kata penuh. Kalau kata suka makan, ada masalah. Tapi orang panggil suka gila. Gila dengan makna akal dia ni maknanya dia tidak menggunakan akal. Nafsu dia dah depan daripada mana cinta kasih akan kemegahan, atau dengan makna suka kepada kemegahan. Apa kemegahan? Kemegahan dengan makna pangkat, dengan makna sanjungan, dengan makna pujian. Hodok mana? Bukan hodok nampak mata benda ni, tidak. Hak duduk dalam hati manusia. Duduk dalam hati. Kata musannif, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu, maknanya pangkat, kedudukan, sanjungan itu memilih, apa dia maksud dia? Memilih akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Maknanya gila kepada kemegahan ini, dia gila pada pangkat, gila kepada sanjungan, gila kepada pujian, akan segala hati, daripada hati sanubari orang lain, supaya taat kepada dia. Apabila taat, apabila orang itu terpaut hati, orang itu taat. Dia kata gapo, orang puji. Dia buat gapo, orang hanjur. Dia nak pada kemegahan yang ada dalam hati manusia tu, kerana untuk meraih tujuan tertentu bersifat keduniaan. Seperti misalnya, bandingannya kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Adapun kaya ataupun gila kepada harta, dia nak kepada harta yang banyak. Nampak dia? Harta banyak. Tetapi kalau kemegahan ni nak kepada apa yang nak kepada hati-hati manusia, mata-mata manusia memandang kepada dia. Dengan itu dia rasa apa dia panggil megah, jah. Dan keduanya baik
cinta kemegahan atau gila kepada kemegahan, pangkat, kedudukan, sanjungan, pujian. Begitu juga gila kepada harta, sebab bagi menunaikan akan harta dan juga kemegahan. Dan keduanya, mana harta dan juga kemegahan, kasih pada kemegahan dan harta adalah sebab bagi menunaikan akan keinginan, tujuan, dan menyampaikan kepada tujuan, menyampaikan maksud. Maknanya kegilaan dia pada harta, kegilaan dia kepada kemegahan adalah kerana sebab untuk menunaikan keinginan hawa nafsu dan untuk mencapai apa dia nak impikan yang bersifat keduniaan. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela, oleh syarak, yang dibenci oleh syarak, yang dilarang oleh syarak, yang mana sebab bagi kebinasaan. Mana suka kepada pangkat, suka kepada kemegahan, suka pada sanjungan, suka untuk memiliki, meraih hati manusia untuk tunduk kepada dia, adalah satu sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang mana menjadi sebab kepada kebinasaan. Sebagaimana sebut oleh Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasahih Diniyah, dia kata, siapa yang terlampau menumpukan perhatian dia, menumpukan kehendak dia, keinginannya kepada pangkat, kepada kemegahan, yang menuntut kedudukan serta mengharapkan kemuliaan dan ketinggian di hati orang ramai, maka sebenarnya dia telah terdedah, ditimpa pelbagai penyakit hati, pelbagai bencana yang merupakan penyakit hati, seperti takabur, yang akan merasa dia tu lebih baik, lebih mulia daripada orang lain kurang daripada dia. Hal ini dia cinta nak kepada kemegahan daripada hati orang, yang akan mari rasa, yang akan mari lah rasa apa ya? Rasa dia tu lebih mulia daripada orang lain lebih kurang daripada dia. Atau dia panggil takabur, riak, yang akan jadi riak, mana nak menunjuk-nunjuk, tasannuh, meriak. Dia nak lihat biar orang pandang akan amalan-amalannya, khususnya benda bertipak ketaatan, nak perlihatkan, suka untuk orang lihat dan menunjuk diri. Ketika tu, apabila begitu, kena kepada penyakit takabur, kena penyakit riak, yang mana disebabkan oleh kegilaannya kepada kemegahan, gilanya kepada kemahuannya, kepada hati-hati untuk rasa sakut, rasa tunduk pada dia, nak muliakan dia, akan menyebabkan dia mari satu penyakit yang merosakkan amalan, iaitu takabur dan riak. Sebab tu dia tidak akan boleh nak merendahkan diri lagi kepada kebenaran, walaupun benar-benar, tapi oleh kerana ada perasaan takabur, besar diri dalam diri dia boleh menolak kebenaran. Dan ahli-ahli dia, orang yang bersifat dengan hubbul jah ni, cinta pada kemegahan ni, tidak lagi rasa, nak boleh rasa, tidak lagi suka untuk rasa dia ni kurang pada orang lain, dia rasa dia lebih pada orang lain, tidak lagi boleh rasa diri dia kecil dan hina. Qala muallif rahimallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah berfirman Allah taala, tilka darul akhiratu naj'aluha
lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Artinya bermula negeri akhirat itu. Mana negeri akhirat itu? Kami, yakni Allah Ta'ala, jadikan bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian atas muka bumi dan tiada akan kebinasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam surah Al-Qasas, negeri akhirat ni Allah Ta'ala kata kami, mana Allah Ta'ala jadikan bagi orang yang bukan tujuannya untuk mendapat pengaruh, tujuannya untuk mendapat kemegahan, ketinggian, dan juga tidak orang, bukan pada orang yang ingin melakukan kerosakan. Menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat. Allah Ta'ala dalam ayat ini telah menghimpunkan, telah menyatakan bahawa akan menghendak ketinggian dan menghendaki kebinasaan. Allah Ta'ala telah himpunkan dalam ayat ini antara inginkan ketinggian dan pangkat kemegahan dan kerosakan. Allah Ta'ala tak sekali. Orang yang binasa, orang yang Allah Ta'ala tak sekali bahawa akhirat ni bukan untuk orang yang menginginkan kedua. Akhirat, balasan akhirat, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang baik di akhirat bukanlah untuk orang yang menginginkan, orang gila kepada kedua. Gila apa? Gila pangkat kedudukan. Yang kedua, gila buat kerosakan, ingin pada kelebihan, ingin kepada kemegahan, dan juga ingin pada kerosakan. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan bahawa tak ada tempatnya di akhirat pula. Dan menerangkan ia bahawa akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya, mana tak ada dalam hatinya daripada kehendak itu akan kemegahan dan juga membuat kerosakan, dan masuk dalam ketinggian dan itu, dan masuk dalam, disebut dalam ayat Quran ini, la yuridu 'uluwan, tidak mahu pada ketinggian, itu adalah kemegahan. Dan firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Surah Hud. Artinya, barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya. Siapa yang berkehendakkan dalam kehidupan dunia, berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya, mana larut hanyut dalam dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Maknanya Allah Ta'ala penuhi mereka itu dalam dunia. Nak apa? Nak pakat, nak harta, mungkin Allah Ta'ala bagi, tidak dikurangkan daripadanya. Tiada dikurangkan akan suatu dalamnya. Bermula mereka itu yang tiada ada baginya mereka itu pada akhirat melainkan api neraka, dan batil oleh orang yang memperbuat mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Allah Ta'ala bagi jenak dari dunianya, objektif hidup dia, tujuan hidup dia adalah kemegahan, pangkat, kedudukan, harta. Mungkin Allah Ta'ala penuhi usaha mereka dalam dunia ni, keinginan yang mereka kejar dalam dunia ni, Allah Ta'ala tak kurang bagi. Tapi tidak akan beroleh di akhirat kelak selain daripada neraka
dan gugurlah apa yang mereka lakukan dalam dunia, dan batalah apa yang mereka telah kerjakan, segala apa benda amal baik yang mereka kerjakan. Kerana orang yang gila pada pangkat kemegahan, sebarang amal yang mereka lakukan diselaputi oleh perasaan, oleh riak. Kerana tujuannya untuk menarik hati orang, untuk tunduk, untuk patuh, untuk sakut pada dia. Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada segala kesedapan hidup dunia, dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan. Jadi ayat ni juga sebut kata tentang suka kepada kemegahan, pangkat, kedudukan, pujian orang, pujian manusia. Kerana rasa diri pengaruh, nak pada pengaruh ni adalah salah satu antara kesedapan dunia yang paling tinggi dan perhiasan yang paling banyak. Kadang-kadang biar susah pun, kadang-kadang biar tak ada harta, tak ada pitih pun, tetapi kalau hati-hati berpaut, kalau dia mendapat kemegahan hati, kemegahan pangkat dalam hati manusia, ia rasa antara satu nikmat yang sedap dalam dunia. Ni ingat boleh. Ni maksudnya kerana kepentingan dunia. Kalau hati itu terpaut kan, kalau ramai ulama, hati orang kita saksih kepada ulama, kasih sayang kepada tok guru gapo, kita sakut tu dia kerana tujuan mengajak diri kepada Tuhan, bukan kepada diri. Itu tak apa, itu terpuji. Tapi tak kiralah dia tu siapa pun, kalau mengajak kepada diri dia, mengajak seorang itu kerana supaya untuk tunduk, patuh, megah, nak kepada pangkat dalam hati manusia untuk diri dia dan tujuan-tujuan dunia, ni orang tercela. Sebab tu musannif kata, ketahuilah bahawa pangkat ni tidak dicela secara mutlak. Pangkat ni ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicelakan semata-mata. Bukan kata asal pada kemegahan, asal orang itu suka, hati orang itu suka pada dia, tercela semata-mata. Semacam dengan harta benda tiada dicela semata-mata. Begitu juga dengan harta benda, tidak semuanya tercela. Kita suka nak cari, nak kerja, apa? Nak bitilah, nak gaji, nak gapo. Tak. Kita kecek molek, kita buat satu perkara pada orang supaya orang ni sakut jinak-jinak dengan kita, baik dengan kita. Tak semestinya tercela. Tak semestinya tercela. Kita suka, kita nak biar orang tu biar dengar kata kita. Tak semuanya tercela. Kalau gitu beratlah. Tak boleh anak kita kecek, anak bini apa semua tu, kita nak pada anak bini kita apa nama, hormat kita contohnya. Bila dengar kata kita, tercela. Berat gitu? Tidak. Tidak semuanya tercela. Bahkan ada juga kemegahan yang dipuji, bahkan ada juga pangkat yang dipuji, bahkan ada juga kedudukan yang dalam hati manusia kepada kita ni adalah satu yang terpuji dan berhajat kepadanya oleh manusia, dan manusia perlu kepadanya. Seperti berhajat kepada sedikit harta, sebagaimana kita perlu juga kepada harta. Tak semuanya tercela. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia, kerana menyampaikan kepada dia puji, maka ia itu dipuji. Oleh itu sipirnya, siap pangkat kedudukan, siap kemegahan, siap perkara yang dituntut dalam hati manusia, yang diperlukan untuk tujuan kebaikan, adalah dipuji. Bagaimana? Maka iaitu misalnya seperti kemegahan seorang di sisi raja yang menolak, kemegahan, yang dapat kemegahan,
kedudukan di sisi raja, pemerintah ke berapa ke raja ke, ia menolak ia dengan dia akan zalim, dan yang dapat ia dengan dia beri nasihat akan raja itu. Contohnya pangkat, kedudukan, kemegahan yang diperlukan, yang terpuji. Contohnya pangkat kedudukan seorang yang rapat dengan seorang raja, dengan pimpin dan sebagainya, yang mana ia gunakan kedudukan itu oleh kerana raja itu sakut pada dia, raja itu suka pada dia, untuk apa? Untuk halang kezaliman. Oleh kerana raja itu rasa respect, raja itu rasa hormat, raja itu suka kepada dia, dia tak zalim kepada dia dan kepada masyarakat. Rasa malu Allah apa ni? Malu Allah, dan tujuan untuk bagi nasihat kepada raja pemimpin itu. Raja takut hormat kepada dia, maka ia boleh bagi nasihat. Dengar, kalau tak ada kemegahan, raja tak pandai pada dia, orang yang ada kuasa tu tak pandai pada dia, dia sebut dia nasihat gapo pakai jebeh begitu, itu buat zalim dan sebagainya. Nasihat gapo tak dengar, tu rugilah. Jadi dia tujuan kemegahan tu kerana untuk tujuan kebaikan. Itu tak apa. Bukan mengajak kepada dirinya, tetapi mengajak kepada syariat, mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Itu tak apa, bukan tercela. Jadi hak kita nak cara learn ni hak tercela. InsyaAllah kita sambung semula. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah.